dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini insya-Allah akan meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke 233, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatat anwaraha wa awda'at asraraha falaka fillahi ghina'an kulli syai'in wa laysa yughnika anhu syai'un. Jadi maksud kalam hikmat ini, jangan kau menuntut, meminta dan menuntut supaya dikekalkan waridat-waridat kurnia-kurnia Allah yang telah dikurniakan kepada ilmu itu setelah kurniaan-kurniaan itu telah membuahkan hasilnya dan telah membukakan rahsia-rahsianya itu. Maksudnya kurniaan Allah Ta'ala itu yang telah dikurniakan kepada seseorang ini telah menghasilkan natijah dia lah, seperti yang telah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu. Kemudian kata Syekh Ibn Atha, maka falaka fillahi ghina an kulli syai', yani engkau ini, kata Syekh Ibn Atha, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu lagi kepada yang lain daripadanya, dan tidak ada sesuatu yang dapat menjadikan seseorang itu merasa cukup sehingga tidak perlu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi dengan arti dengan Allah itu sudah cukup. Cukup dengan Allah sehingga tidak perlu kepada yang lain lagi. Dan tidak ada sesuatu selain Allah yang dapat menjadikan kita ini cukup sehingga kita tidak perlu kepada Allah. Tidak ada perkara itu. Jadi sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu tentang maksud kalam hikmat ini. Kalau saya boleh sebut secara ringkas sikit untuk kita sambung huraiannya pada malam ini, iaitu pertama sekali berkait dengan waridat ini, dia adalah benda yang baik, bukan benda yang tidak baik. Kurnia-kurnia Allah yang dikurniakan hasil daripada seseorang beramal ibadah, berwirid, mengamalkan amalan-amalan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, penuh kehadiran hati, tak ada bimbingan lagi. Kalau dia amalkan dengan istiqamah, maka insya-Allah dengan kurnia Allah dia akan mencapai natijahnya yang dinamakan sebagai warid ataupun waridat. Dan warid ini dia banyak bentuk dia. Termasuklah hal-hal yang terjadi dalam diri manusia seperti merasa khusyuk, merasa yakin, dapat kefahaman, dapat makrifat, bertambah iman, dikurniakan ilmu yang mendalam, diberikan ilmu tanpa pengajian dan macam-macam lah. Dan termasuk juga kurnia-kurnia Allah yang lain yang bersifat hal-hal yang dianggap khariqul adah, menyanggahi ataupun perkara yang berlawanan dengan adat kebiasaan. Kalau kita panggil keramat lah, itu juga sebahagian daripada warid, sebahagian daripada kurnia Allah, hasil daripada amal-amal soleh yang dibuat oleh hamba-hambanya. Jadi warid ini benda yang molek, benda yang baik. Sepatutnya kita mencarilah, kita berusaha mendapatkannya. Tapi dalam kalam hikmah ni, Syekh Ibn Atha ajar kita terbalik. Jangan kamu menuntut supaya warid yang telah dikurniakan itu kekal.
Dari segi mana benda ni? Bendanya baik, tapi Syekh kata jangan kita minta supaya dikekalkan. Padahal benda baik sepatutnya kena kekal lah. Rupanya ada sudut pandang yang tersendiri yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita. Warid dari sudut baiknya itu memang patut kita usahakan, patut kita kekalkan. Tapi dari segi yang lain pula, bila kita ada keinginan, ada kecenderungan supaya warid-warid yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu dikekalkan, dari segi kearifannya, dari segi makrifatnya, menunjukkan bahawa hati kita ni tidak berpaut bolak kepada Allah, berpaut kepada benda lain. Bandingan mudah beginilah, orang kaya, yang pemurah, yang hartawan beri kita suatu pemberian, dia beri duit ke, beri gaji ke, beri hadiah ke, benda tu molek, baik. Kita boleh guna pemberian tu untuk keperluan kita, keperluan anak bini kita dan sebagainya, bukan tak molek. Bagus benda tu. Tapi bila kita berpaut dengan pemberian tu, bergantung hati kita paut kuat dengan pemberian tu, itu dikira benda tak molek. Sepatutnya kita ni dengan tuang dia tu, bukan dengan pemberian tu. Ni kita tak nampak. Jadi kalau tengok atas pemberian, memanglah benda baik. Sama dengan warid ni, yang kurnia Allah Ta'ala kurnia kepada hamba-hambanya, bukan benda tak molek. Jadi kalau kita tak faham maksud Syekh Ibn Atta' ni, mungkin kita akan buruk sangka sikit lah. Tasawuf mana kini, terbalik. Dia minta supaya jangan minta dikekalkan benda molek pula dah. Jadi mungkin kita akan anggap benda ni tak betul. Sebenarnya otak kita tak betul. Kita tak dapat memahami kehendak Syekh Ibn Atta' ni dengan baik. Jadi maksud Syekh Ibn Atta' tu, dari segi pemberian tu memang sudah baik waridan. Cuma Syekh Ibn Atta' nak beri pedoman kepada kita, jangan kita lekat situ, jangan kita sakut situ, supaya hati kita ni, kerana kehendak tasawuf ni, tujuan besar tasawuf ni Allah semata-mata. Wa anna ila rabbikal muntaha, hanya kepada Allah lah kesudahan segala-galanya. Jadi pemberian-pemberian ni bukan benda tak baik, benda tu molek. Tapi kalau kita paut hati situ, rupanya kita berpaut hati kepada sesuatu, sekalipun baik, dikira sesuatu yang lain daripada Allah. Dalam makrifat, dalam perjalanan kalbu kita ni, dalam usaha nak dekatkan lebih dekat kepada Allah, itu dianggap sebagai penghalang, pembantu, menjadikan kita ni terbantu perjalanan. Dan kalau kita nak beri nama, dari segi nama-nama yang lain, itulah orang panggil hijab nur. Hijab nur. Dia hijab ni ada dua jenis. Satu hijab dok molek, hijab zulmah orang panggil. Hijab zulmah ni jadi maksiat, kejahilan, kemungkaran, kelalaian hati, sifat mazmumah, semua tu jadi hijab kalbu kita, tutup hati kita. Ghaflah kita, lalai. Kita lupa kepada Allah, terhijab hati kita. Sifat mazmumah yang bersarang dalam hati, itulah menjadikan hati kita ni jadi gelap sehingga tak nampak rahsia-rahsia keagungan Allah. Demikian juga kemaksiatan, kejahatan yang kita buat tadi tu, semua tu hijab yang zulmah orang panggil. Demikian juga pengaruh hawa nafsu yang buruk yang menguasai keinginan kita, itu juga hijab yang zulmah, gelap apa panggil, hijab dah molek, negatif. Demikian juga godaan-godaan waswah-waswah daripada syaitan, keraguan, kebimbangan, semua itu ada hijab belaka tu, tapi hijab yang zulmah gelap. Tapi dalam tasawuf mereka ada membahaskan sejenis hijab yang dinamakan hijab yang nur, hijabun nur. Jadi hijab nur ni bukan benda wuduh, benda molek, tapi dia menghalang kemajuan. Menghalang kemajuan. Contohnya, seseorang yang diberikan ilmu, dia dipermudahkan ilmu, diperbanyakkan ilmu dia, kawan-kawan dia mengaji sama dengan dia kok, tapi kealiman jauh lebih dia alim. Dia Allah Ta'ala beri kemudahan ilmu, dan sebahagiannya Allah Ta'ala beri kefahaman kepada dia, tafhim. Allah Ta'ala memahamkan dia kepada satu ilmu yang orang lain tak boleh nak faham macam dia. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada dia sehingga dia dapat menguasai ilmu yang orang lain tak dapat macam dia, dan sebagainya. Baik, hak ni boleh jadi belaka. Hijab zulmah pun boleh jadi, hijab nur pun boleh jadi.
Hijab ilmu ni boleh jadi belaka. Zulmah pun boleh jadi, nur pun boleh jadi. Hijab zulmah tu kok mana ia boleh jadi? Sekiranya ilmu itu menjadi sebab kita sombong, bangga. Kita takabur, kita ujub dengan diri kita. Kita rasa kita lebih daripada orang. Kita pandang sebelah mata ke orang. Kau semua pendapat orang tak betul, belaka kita saja betul. Ini ilmu tu menjadi hijab zulmah. Kerana membawa pada ujub dan takabur. Negatif. Ujub, takabur ni negatif. Kita rasa kita anding daripada orang, kita lebih daripada orang. Dan kita tak boleh dah orang nak besar kita, nak tegur kita pun tak boleh. Kenapa? Kita rasa kita lebih alim daripada orang lain. Dan pendapat orang, hujah-hujah orang semua tak pakai belaka, kerana kita rasa kitalah yang paling mengetahui dan paling tahu tentang perkara itu. Ini hijab zulmah. Tapi hijab nur pun boleh jadi. Dia dapat ilmu. Dengan ilmu yang dia dapat tadi itu, kelebihan tadi itu, dia tidak menjadikan ujub. Tidak menjadikan hatinya ujub, rasa bangga diri. Tak jadi takabur. Tetapi dia rasa sedap, selesa. Selesa. Dia rasa suka hati, suka dapat ilmu. Tidak ujub, tidak bangga diri dia. Tidak takabur, tidak merendahkan orang, tidak bodohkan orang. Tapi rasa sedap, selesa dapat ilmu ni. Dapat Allah Ta'ala beri ni. Suka hati dia tu. Ini juga jadi hijab, tapi bukan jadi hijab negatif. Hijab positif. Bagi hijab nur. Apa beza? Bandingan mudah, kalau nak buat bandingan macam orang periksa kot lah. Hijab zulmah tadi tu Makkah 40 ke bawah, Makkah 30. Itulah orang yang ada ilmu, ilmu menjadikan dia ujub, takabur. Makkah dia kurang 40, tak luluh periksa. Tapi ada orang yang dapat ilmu, tapi ilmu tidak membawa dia kepada ujub, tidak membawa dia kepada takabur, sombong dan sebagainya. Tetapi dia asyik dengan ilmu dia ni, sedap. Dia seumpama orang yang Makkahnya 70, 80, 60, 70, 80. Yang kau ngang tu lah, luluh ataupun 50 ke atas lah. Luluh, tidak gagal. Tapi dengan Makkah, dia rasa sedap Makkah 6, 70 tu, lekat 70 lah. Tak naik 80 dah, tak naik 90. Itu panggil, itu hijab nur. Dia rasa asyik dengan benda tu. Galik dengan benda sedap. Maka membantu pembangunan spiritual dia tu, membantu pembangunan kerohanian dia tu, kerana tujuan akhir sekali wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Allah. Masa senang dengan Allah, segala-galanya akan balik kepada Allah. Senang ke susah ke suka ke duka je, tu anak tu. Itu yang dikendaki dalam pengajian tasawuf, sehingga hati orang berpaut hanya kepada Allah. Jadi nak dapat benda itu tidaklah mudah sangat, tapi taklah menjadi mustahil. Jadi Allah Ta'ala telah berikan kita laluan-laluan, jalan-jalan, belajarlah, usahalah untuk mendapat. Tapi perjalanan tasawuf akhir sekali nak bawa hati manusia merasa cukup dengan Allah. Seperti yang pernah Nabi ajarkan kepada kita dalam doanya. Antara doa-doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Itu dia. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ni masa cukup dengan perkara yang halal. Tak boleh senuk benda haram, biar tak boleh senuk. Jadikanlah aku, ya Allah, cukup dengan Engkau berbanding yang lain. Aku tak pandang lain dah. Cukup dengan rasa Allah. Kalau mu beri banyak ni lah, aku tetap senang hati. Kau beri lebih lagi pun aku senang dengan pemberianmu, ya Allah. Andai kata kau takdirkan aku dalam kesusahan saya sekali, maka inilah aku senang dengan takdirmu. Tapi yang kau takdirkan aku dapat kesenangan, kemudahan, aku syukur lagi, ya Allah. Itu yang dikendaki dalam perjalanan tasawuf. Yang kita belajar tasawuf nak bawa kita ke situ. Jadi dalam kes macam ni waridat ni seumpama Makkah 50 ke atas lah. Makkah 50, 60 tadi tu, kau rasa kali tak baca dah, boleh luluh dah 60 ni, malah dah nak baca. Pasal kali lagi 60 kau, kali 60 kau. Tidak naik dah 70, 80. Tu bandingan je. Luluh, bukan tak luluh. Tapi menghalang kemajuan. Maka ini dinamakan hijabun nur. Itu hijabun nur. Demikianlah hal-hal lain, bukan saja ilmu, ibadah. Bukalah kitab-kitab tasawuf yang mereka bahaskan itu. Aspek-aspek yang menjadi sebab orang takabur, termasuklah ilmu, termasuklah ibadah, termasuklah banyak perkara lain lagi. Ibadah pun boleh jadi sebab orang jatuh kerana takaburnya, sombongnya, ujubnya, boleh jadi. Tapi ibadah juga boleh mengangkat darjat seseorang. Tengok,
Dia macam kuah jugalah, kuah. Dia duduk mana? Duduk dalam piring, duduk dalam mangkuk. Memang sedap, makanan sedap lah kuah tu. Saya duduk dah kocek baju. Duduk dah kocek baju, ia akan jadi apa ni? Ia akan basi lah. Baju tu jadi najis lah, kotor lagi lah. Benda sama je. Tengok, ia duduk mana? Tempat yang betul ke tempat yang salah? Itu maksudnya. Baik, demikianlah kata Syekh Ibn Atta. Kita tengok huraian di sini. Ketahuilah bahawa semua isi alam dan segala nur hidayah. Nur ni, masuk nur dalam istilah litasawuf ni banyaklah. Kurnia-kurnia hidayat Allah. Termasuk dalam itu ma'rifat, termasuk ihsan, termasuk mukasyafah, dan macam-macam istilah tasawuf lagi tu. Yang disebut oleh ulama tasawuf dengan istilah yang macam-macam tu, semua itu termasuk nur yang dikurniakan Allah. Tingkat-tingkat maqam kewalian, demikian juga tahap-tahap kewalian. Maqam-maqam kewalian ni, maqam kewalian ni dia banyak peringkat. Wali ni bahasa mudah orang yang dekat dengan Allah lah, dekat hatinya dengan Allah. Itu pun banyak tahapan dia. Ada wali sugra, wali kecil, wali kubra, wilayah sugra, wilayah kubra, istilah macam-macam. Nak beritahunya apa? Ambil gaya mudahnya, kedudukan orang-orang yang dekat hubungan hatinya dengan Allah ni pun banyak tahap dia, banyak peringkat dia. Jadi setiap makam-makam kewalian itu juga merupakan kurniaan Allah dan lain-lainnya, dan semua perkara yang lain. Jadi Syekh Ibn Atta ni nak menyatakan segala-galanya, maka diperincikan termasuklah segala isi alam semesta ni, segala nur hidayah-hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya, termasuk juga tingkatan-tingkatan kewalian yang dianugerahkan kepada hambanya. Semua perkara tu nak kabarnya tu semata-mata kurnia Allah kepada anak Adam. Ini perkara intinya yang nak diberitahu kepada kita. Semua perkara tu, sama ada kesenangan dunia ke, kesenangan akhirat ke, sama ada pemberian yang bersifat kebendaan ke, ataupun pemberian yang bersifat keduniaan ke, atau pemberian yang bersifat kerohanian dan keakhiratan ke, semua itu tetap merupakan semata-mata kurnia pemberian Allah. Dapat kekayaan, dapat harta benda, dapat gaji yang baik, harta yang banyak dan macam-macam, itu sebahagian kurniaan. Dapat hidayah, dapat ilmu, dapat makrifat, dapat ihsan, itu juga hidayah. Semua perkara baik. Jadi nak beritahunya semata-mata kurnia Allah. Semua perkara itu adalah merupakan kurniaan Allah. Kuncinya kurnia Allah. Baik, kerana itu manusia tidak boleh bergantung kepada semua itu. Sebab tu manusia ni dari sudut makrifatnya tidak boleh kita bergantung kepada semua itu, kerana semua itu dikira sesuatu yang lain daripada Allah. Jangan kita berpau hati. Baik, bergantung seperti yang saya sebut dulu ada maksudnya. Maksud bergantung ni ada banyak bentuk bergantung ni. Nak hurai poin-poin ini, kita takut kecelaruan, boleh bawa kepada kefahaman yang salah. Bila kefahaman yang salah tu boleh bawa kepada hukuman yang salah. Ini kena kita faham molek learning. Bergantung dengan yang lain daripada Allah disebut di sini. Tadi dijelaskan semua perkara tu, perkara hal-hal keduniaan, nur hidayah, makam-makam kewalian, semua perkara tu, zahir ke batin ke, duniawiyah ke ukhrawiyah ke, semuanya pemberian Allah. Satu. Kemudian semua itu juga dikira sesuatu yang lain daripada Allah. Bila sesuatu yang lain daripada Allah, tarahnya makhluk lah. Maksudnya segala pemberian Allah itu adalah sesuatu yang lain daripada Allah. Sesuatu yang lain daripada Allah, tarafnya adalah makhluk. Itu dia. Yang kita nampak apa itu. Baik, sekarang Syekh ni ada menyebut kenyataan ni, manusia tidak boleh bergantung kepada semua itu. Manusia tak boleh nak bergantung kepada makhluk-makhluk itu. Baik, bergantungnya bagaimana ni? Kalau pergantungan itu pergantungan i'tiqad,
Ini boleh membatalkan iman. Sekarang yang itu bukan dimaksudkan. Pergantungan yang sedang dibicarakan, yang sedang dibahaskan, dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' di sini, pergantungan dari segi terpengaruh oleh kalbu kita. Itu yang sedang dibahaskan. Kalau kita bergantung dari segi i'tiqadnya, batal iman kita. Kita bergantung kepada orang atas keyakinan, dia boleh tolong. Dia berguna pada kita, dia boleh tolong kita secara independen, secara istiqlal, secara tersendiri, secara mutlak. Itu batal iman kita. Sebab tu Mu'tazilah ataupun Qadariyah yang menolak takdir Allah, yang menolak ketentuan Allah, yang mengatakan manusia lah yang melakukan, yang mencipta perbuatannya sendiri, tak ada kaitan dengan takdir Allah, tak ada kaitan dengan kehendak ketentuan Allah, kekuasaan Allah. I'tikad itu i'tikad yang boleh merosakkan iman. Cuma tinggal lagi yang menyelamatkan dia sikit, ada wayar sorak gantung lagi. Putus wayar tu jatuh berdebok lalu. Ada wayar sorak gantung. Apa dia? Iaitu sekalipun begitu dia kata, kudrat yang ada pada kita ni tetap diciptakan oleh Allah. Tu wayar sorak je gantung. Kalau kerat wayar tu, berdebok jatuh. Patah riak lalu. Sebab tu Ahlus Sunnah dia tak menghukum secara itu, cuma dikatakan i'tikad tu batil, boleh merosakkan iman. Tapi orang-orangnya tu masih dianggap dalam kelompok orang yang dikira sebagai golongan orang muslimin lah. Sebab ada hal-hal yang dianggap macam ada syubhah lagi tu. Kata orang Qadariyah ni, sekalipun dia kata dia menafikan takdir tu, sebenarnya rosak dah tu. Cuma nyakut sikit dia. Sekalipun manusia ni berkuasa penuh buat atas perbuatan dia sendiri, dialah yang mencipta perbuatan dia, tak ada kaitan takdir Allah, tak ada kaitan dengan kehendak kuasaan Allah, tapi kudrat yang ada pada kita tu diciptakan oleh Allah. Tu bayar sorak gantung. Biar kita nampak situ. Jadi sekarang sekiranya saya nak jelaskan dulu, sebab bahasa-bahasa gini kalau kita tak jelas molek, dia boleh bawa salah faham. Salah faham dalam akidah kita takut membawa hukuman yang salah pada orang. Jadi bergantung di sini, kalau bergantung i'tikad memang membatalkan iman. Seperti kita meyakini siapa saja ke, makhluk ke apa saja ke, ada kuasa, ada manfaatnya, ada kuasanya atas diri kita ni secara mutlak. Maksudnya secara independen, secara istiqlal, secara tersendiri. Autonomi lah kata orang. Kalau kita yakin ada makhluk yang ada memiliki kekuasaan, dapat menolong, dapat itu ini, kita yakin selain daripada Allah ada kekuasaan ini, memang batal iman. Kalau kita bergantung kepada benda itu, atas keyakinan itu. Tapi itu bukanlah perkara yang dibahaskan di sini. Yang dibahaskan di sini adalah pergantungan dengan arti hati kita berpaut dengannya. Contohnya macam mana? Kita tahu sihat dan sakit ini urusan Allah Ta'ala belaka. Sihat dan sakit semata-mata adalah kekuasaan Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah. Itu iman kita. Itu tak boleh kurang bahagian ni tak boleh kurang. Keyakinan tu tetap sekena macam tu, tak boleh kurang. Cuma masalah sekarang tentang sihat dan sakit ni, Allah Ta'ala telah menciptakan sebab musabab dia tu. Sakit ada sebab dia. Banyak sebab lah sakit. Gelecor, terseliu, sakit terseliu. Makan lemak banyak dah lalu, naik darah tinggi. Sebab dia lah tu. Hari-hari bahan gula, 1/2 kilo sehari. Main ucing manis pula. Sebab dia, sebab penyakit. Dia tahu sebab-sebab. Sebab kesembuhan pula, makan ubat. Jumpa obat ni, baik penyakit ni, itu sebab musabab. Kita tahu kita ada sepadang yang mendatangkan penyakit dan menyembuhkannya semata-mata kudrat Allah. Itu keyakinan akidah kita. Dan kita pun memahami adanya sebab musabab ini. Sekarang isu yang dikatakan bergantung di sini, hati kita yang berpaut pada sebab musabab tu. Dalam keadaan akidah kita tetap ada keyakinan yang betul tadi tu. Kita tetap meyakini Allah Ta'ala sajalah yang boleh mendatangkan penyakit dan menyembuhkannya. Itu keyakinan saya. Itu tak gocang, tak lari. Tapi pergantungan kita dengan sebab musabab itu kuat. Kita tahu bahawa
penyakit ini dia datang, Allah Ta'ala mendatangkan dia. Tapi kita bila temu sebab musabab dia, kita ketuk, kecup, padang dah sebab dia, sebab penyakit tu banyak, jadi mempengaruhi kita. Tapi keyakinan kita tetap kita yakin bahawa yang mendatangkan penyakit semata kehendak dia. Tapi sebab musabab tu mempengaruhi banyak jiwa kita ni. Itu maksud bergantung. Berpaut hati kita tu dengan hati kita terikat kuat dengan sebab musabab tadi. Hak ni tidak membatalkan iman. Yang ini tidak mengkelabukan mata hati kita. Itu dia. Lepas tu kena faham sini antara tauhid dengan tasawuf. Tauhid bahagian akidah tadi tu. Tasawuf bahagian yang saya sebut ni. Tu bahagian tasawuf antaranya. Dua benda tu berkait. Jadi sekarang bila dikatakan di sini bahawa manusia tidak boleh bergantung kepada semua itu, yang tidak boleh bergantung kepada yang lain daripada Allah. Bergantung di sini, kalau bergantung dengan mana i'tiqad, keyakinan, itu lebih-lebih lagi lah, tak boleh bergantung, kerana dia merosakkan iman. Tapi bergantung dari sudut tasawuf ni, yakni janganlah sampai kita berpaut hati kuat dengan sebab musabab tu. Kalau paut juga pun tidak batal iman, tapi jiwa kita ni, kalbu kita ni, kejernih hati kita ni tak jernih molek. Itu saja. Baik, adanya itu atau tiada atau tidak adanya sama saja. Dari segi i'tiqadnya, adanya makhluk, tak ada makhluknya sama saja. Maksudnya kerana apa? Kerana segala urusan itu urusan Allah, bukan urusan makhluk tu. Itu dia. Kalau dari segi i'tiqad gitulah. Kalau dari segi keyakinan, hak bulat keyakinan kita rasa gitu dah. Ada ke sebab musabab, tak ada ke sebab musabab, tak merubah hati kita. Tu molek sekali. Baik sekali. Tidak boleh menggoncangkan jiwa manusia, tidak boleh mengganggu keyakinan kita. Maksudnya nurani yang jernih di sini tidak dipengaruhi oleh pergantungan dengan sebab musabab tadi itu. Maksudnya sebab musabab tadi itu tidak lagi mencengkang kalbu kita, sehingga dia tidak pandang lagi dan tidak mempengaruhi hati dia tu. Ada ke sebab musabab, tak ada ke sebab musabab, tidak kisah. Maksudnya kalau dia tahu dalam kes macam ni, dalam masalah kesembuhan ni, ada obat ke tak ada obat ke, tidak kisah. Kan dia tahu yang menyembuhkan itu adalah Allah. Waktu ada obat ke, waktu tak ada obat ke, tidak mengganggu hati dia. Hak ni hak moleknya. Dah kalau kita terganggu tu, taklah batal iman kita. Cuma hati kita tu kuat pautan dia dengan sebab musabab itu. Dari segi tasawufnya, dia keruh. Air tak jernih molek. Kalbu basirah kita kelabu sikit. Selama ada Allah yang memberi itu semua, yakni selama ada Allah, kerana semua itu adalah urusan Allah. Dia belaka, dia beri belaka. Jadi Syekh Ibn Atta nak ajak kita ni, jangan kita berpaut dengan apa yang diberi itu, tapi berpautlah kepada Allah yang memberi. Jadi kadang-kadang kita tahu tapi kita tak perasan. Tanda bahawa kita berpaut dengan apa yang diberi tadi, hati kita berpaut banyak dengan benda tadi itulah. Kita nak supaya benda tu dikekalkan. Kalau tak ada, kita susah hati. Itu tanda hati kita berpaut dengan benda tu. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala kurnia kepada seseorang, kalau dia tak faham ilmu ni, dia akan kena situ. Allah Ta'ala beri dia mustajab doa. Contohnya mustajab, dia doa-doa. Dan benda ni bukan benda tak molek, benda baik. Mustajab doa. Ada orang kesusahan, minta tolong dia doa dengan sebab doa dia selesai masalah orang ni. Ada orang sakit, minta dia tolong doa, dengan berkat doa dia tu baik sakit orang, baik benda tu. Tapi kalau orang yang dapat kurnia ni kalau tidak kena molek, dia rasa sedap dengan mustajab doa tu. Bila sampai tu tahap, ada waktu-waktunya doa dia tak jadi dah, mustajab dah. Dia susah hati dah, susah hati. Itu tanda dia bergantung dengan warid. Hatinya berpaut dengan warid. Dari segi tasawuf, dia membantu, menghalang, mengganggu perkembangan jiwa dia tu menjadi lebih baik. Itu bendanya. Sebab itu kalau kita tengok ulama tasawuf, dia ada sikap yang lain.
Mereka ni kalau mereka berdoa kepada Allah mustajab. Mereka bersyukur. Bersyukurlah Allah Ta'ala mustajabkan, alhamdulillah. Tapi kalau mereka berdoa tidak mustajab, maksudnya tak berlaku, 10 kali ganda mereka syukur. Pelik. Kita ni berdoa mustajab. Oh, suka hati beramai sekarang lah, mustajab doa ni. Dah orang sebut belaka ni, oh ni mustajab. Bila doa sekali tak jadi je, malu kat orang lalu. Malu kat orang lah, nampak koma sangat lah. Tu tanda. Tu tanda kita. Tanda kita ni, hati kita ni banyak celarunya. Ulama-ulama arif billah ni selain sikap dia. Kalau dia berdoa kepada Allah mustajab, dimakbulkan Allah, mereka syukur. Mereka dah syukur sebab itu kurnia Allah. Tapi nak kabarnya, kalau tidak dimustajabkan doa-doa, tak jadi apa. Sikap arif billah, dia 10 kali ganda dia suka. Sikap orang tidak arif, malu kat orang. Allah malu, tak mustajab doa. Komang nampak mu. Dia rasa malu kat orang. Kan orang tengok komang ke dia, oh baca tak jadi apa, baca panjang saja je. Oh tak jadi sekarang, malu kat orang. Dia sendiri kita malu kerana apa? Nampak komang kita ni. Tu tanda kita tidak ada kearifan. Yang arif tu sebab apa jadi yang arif? Macam saya kata tadi tu, berdoa kepada Allah mustajab, disyukur. Berdoa tidak mustajab, berganda mereka syukur. Kerana pada waktu dia berdoa kepada Allah mustajab, disyukurlah, itu kurnia Allah. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah tidak mustajab, dia balik kepada makrifat diri dia. Aku ni kenal, aku ni siapa aku. Dan itulah kehendak perjalanan orang yang belajar ilmu tasawuf ni, supaya dia kenal diri dia. Aku sedar aku siapa dia. Hak mustajab ni hak dia belaka, urusan dia belaka. Tak ada apa-apa aku ni. Tangi nak beri, tangi tak beri, nak kata apa dah. Dia kenal diri, balik berdasar dia. Sebab tu dia berganda, dia suka tadi. Bagi hati yang arif. Bagi hati yang tidak arif, na'udzubillah lah, mudah-mudahan jauh kita lah, kita akan jadi terbalik lah. Dan saya tak mau kata siapa dia. Semua kita, kebanyakan kita pasal itu belaka. Kalau kita Allah Ta'ala jadikan kepada kita perkara yang pelik, yang aneh, kita akan sedap hati, bangga. Sebab apa? Kita nampak kelebihan tu. Tapi sekiranya kelebihan tu tak berlaku pada kita, malu kat orang. Malu kat orang. Itu na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangi qalbu kita semua dengan nurul hidayah. Baik. Dunia dibuat oleh Allah untuk manusia. Kita kena faham bahawa hakikatnya Allah Ta'ala cipta dunia semua ni adalah untuk manfaat manusia. Seperti yang disebut dalam suratul Baqarah. Bahawa Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk ni adalah untuk manfaat manusia. Manusia yang kecil tubuhnya ni, badan dia ni, tapi besar potensi dia tu. Allah Ta'ala jadikan seluruh makhluk ni memang untuk manusia. Dan manusia dijadikan untuk mengabdi kepada Allah. Semua makhluk ni diciptakan untuk berkhidmat, untuk khidmat manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan manusia ni pula diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Baik, kerana itu manusia harus merasa kaya dengan adanya Allah. Manusia ni harus, ni bahasa Indonesia, bahasa kita, semestinya manusia ni merasa cukup dengan Allah. Masa kaya ni merasa cukup dengan Allah. Maksudnya masa cukup ni, ada apa-apa urusan pun Allah lah tempat kita bergantung. Atas keyakinan bahawa senang susah ke, kaya miskin ke, urusan dia belaka, maka kita berpaut pada dia sajalah, masa cukup dengan dia lah. Jadi bila keyakinan akidah tauhid ni tertanam dalam hati kita, hidup mati, senang susah, kaya miskin, urusan dia belaka, tak ada orang lain boleh campur tangan. Bila keyakinan ini meneguh dalam kalbu, itulah yang menjadikan kalbu orang tu kaya. Kaya guna merasa cukup dengan Allah, itu maksud kaya.
Masih cukup. Sehingga tidak berhajat, tidak berpauk lagi kepada yang lain daripada Allah. Jadi perjalanan orang belajar tasawuf sebenarnya nak mencapai benda-benda ni lah. Itu tujuan orang bertasawuf. Dan tujuan orang belajar tarekat juga nak menghayati benda ni. Tapi kalau kita belajar tarekat, kau mengaji, kau rasa sombong. Kau mengaji, kau beramal tarekat, duduk pandang uduh kau orang, pandang rendah kau orang. Tak payah belajar tarekat lah apa begini. Kerana tujuan tarekat untuk menghayati tasawuf. Tapi kau belajar, kau pandang sebelah mata kau orang. Kau melakukan untuk akad ekor sendiri pula. Baik jangan belajar tarekat macam gini. Itu bukan perjalanan tarekat. Tarekat nak bawa kita seperti yang disebut ni, merasa kaya dengan Allah, menjadi hamba Allah yang sebenar. Itu kehendak orang belajar ilmu tarekat. Sehingga tidak boleh menyandar, yakni menggantungkan kepada sesuatu selain Allah. Sehingga akhir sekali hati kita tidak lagi berpauk kepada yang lain daripada Allah, atas mata-mata merasa yakin dengan kebenaran Allah. Itu kehendaknya. Sekarang orang yang mengamalkan amalan tasawuf sebenarnya nak menyucikan batin untuk mencapai maksud ni. Tujuannya. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-233. Habis. Setakat ni rupanya 233 dah. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, Syekh Ibn Atta' sebelum ini menjelaskan kepada kita tentang warid ataupun waridat, iaitu kurnia Allah kepada siapa? Kepada orang yang berwirid, yakni orang yang beramal soleh, yang ada ciri-ciri amalan soleh dia tu, amalan yang sudah tentu mengikuti syariat dia tu, sudah tentu berlandaskan akidah yang betulnya. Dia nak lagi dah tu. Kemudian amal ibadahnya penuh keikhlasan, penuh kekhusyukannya, penuh dengan kesungguhannya, dengan ada unsur mujahadahnya. Ini antara ciri-ciri wirid yang diamalkan, yang ada unsur istiqamahnya. Jadi bila amalan seseorang tu mengamalkan amalan yang disebut sebagai wirid, yang ada ciri-ciri tadi tu, maka dengan kurnia Allah, bila sampai masa dengan kurnia Allah, Allah telah kurniakanlah waridat. Termasuklah kemanisan iman, kerajinan untuk beribadah, kefahaman yang lebih baik, lebih mendalam, jiwa yang lebih ikhlas, lebih murni, tercabut sifat-sifat mazmumah, timbul sifat-sifat yang mulia dalam hati dia, timbul dorongan untuk beribadah, meningkatkan ibadah dan macam-macam lagi. Semua itu adalah merupakan sebahagian daripada warid. Kemudian kalam hikmat selanjutnya ialah kalam hikmat yang ke-234, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', tatallu'uka ila baqa'i ghairih dalilun ala adami wujdanika. Di sini ada banyak kesilapan ejaan dan baris juga. Dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashika wastihashuka. Dua perkataan tu digabungkan di seperkataan itu. Wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi. Baik, apa maksud kata-kata hikmah ini? Keinginan untuk tetapnya, masih berkait dengan kalam hikmah sebelum ini, huraian tambahan lagi. Keinginan untuk tetapnya sesuatu selain Allah, kecenderungan hati kita ni, kemauan hati kita, supaya ada keinginan supaya sesuatu yang selain daripada Allah, termasuk warid-warid tadilah, kita nak supaya benda tu kekal, dikekalkan, kerana kita suka dengan benda tu. Contohnya, kita dikurniakan Allah khusyuk, dikurniakan kerajinan, keringanan ibadah. Kita suka benda tu dan kita nak sangat supaya benda tu kekal. Dari segi kekalnya perkara tadi tu memang baik, macam saya kata tadi. Tapi keinginan kita tu nak kekal tu dari segi tasawuf kurang baik. Dari segi apa? Dari segi dia menghalang kita daripada meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah. Itu dia.
Keinginan untuk tetapnya sesuatu selain Allah itu, seperti yang sebelum ni tu, kita nak supaya waridat tadi tu dikekalkan pada kita ni, kita bergantung suka dengan dia, nak ke dia biar dikekal dengan kita. Itu katanya sebagai bukti bahawa kau belum bertemu pada Allah, yakni hatimu belum benar-benar dapat mencapainya. Maksudnya kalau kita masih ada keinginan-keinginan supaya waridat tadi itu supaya dikekalkan, masih berpaut hati kepadanya sekalipun benda itu benda yang baik, tanda kata Syekh, itu tandanya hatimu belum temu molek lagi dengan Allah. Bahasa mudah. Tak temu molek lagi. Kalau bertemu molek hati dengan Allah, mudah nak dah benda-benda tu. Tapi kalau bila ada kecenderungan lagi tu tanda mudah temu molek lagi. Tak temu molek. Tapi oleh kerana sudah sampai syarat ni, kita kena berhenti dulu setakat ini pada malam ini, dan insya-Allah huraian kalam hikmat ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.